Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Baik, kelas hari ini berkenaan konsep asas pengamiran. Okey, kamiran ini sebenarnya adalah proses rangsangan kepada pembezaan. Sebelum ni kamu pun telah belajar tentang pembezaan, bagaimana kamu bezakan Y untuk dapatkan dy dx. Okey, itu dikenali sebagai pembezaan. Bagaimana pula kalau diterbalikkan dy dx kepada Y? Okey, kalau dy dx kepada Y, proses itu dikenali sebagai pengamiran. Okey, jadi Y kepada dy dx itu pembezaan, dy dx kepada Y itu adalah pengamiran. Baik, kita lihat contoh proses rangsangan di sini. Okey, Y sama dengan 3 tambah 2. Kalau dibezakan, kamu akan dapat dy dx sama dengan 3. Okey, kemudian kalau diterbalikkan, kamu akan dapat, maksudnya kamu kamikan lah, kamikan dy dx tu kamu akan dapat Y. Jadi kamikan 3, kamu akan dapat 3x tambah 2. Okey, itulah proses rangsangan kepada pembezaan untuk dapatkan Y. Baik, kita pergi kepada contoh soalan. Jika dy dx sama 4 dan Y sama 4 tambah 3, cari kamiran 4 terhadap X. Okey, kita cuba lihat proses rangsangan yang berlaku. Okey, kamu diberi Y sama 4 tambah 3, bezakan dapat dy dx sama 4. Jadi kalau terbalikkan, kamu kamikan 4, kamu akan dapat ialah 4x tambah 3. Okey, itulah yang dimaksudkan dengan rangsangan kepada pembezaan. Okey, soalan dia cari kamiran 4 terhadap X. Jadi kamu kamikan 4 ni, maka dapatlah 4x tambah 3. Okey, contoh yang kedua. Okey, kamu diberi dx kuasa 2 tambah 5 dx sama dengan 2x, cari kamiran 2x terhadap X. Okey, sama juga. Okey, kamu kena pasti proses rangsangan yang berlaku ialah, okey, kamu diberi x kuasa 2 tambah 5. Bila bezakan, kamu dapat 2x. Okey, jadi bila terbalikkan ataupun rangsangkan, kamu akan dapat x kuasa 2 tambah 5. Okey, jadi kamu kamikan 2x ni, kamu akan dapat x kuasa 2 tambah 5. Okey, itulah yang dimaksudkan dengan rangsangan kepada pembezaan. Okey, untuk menyelesaikan soalan ni, kamu kena pasti mana fungsi Y dia, mana dy dx dia. Okey, kemudian cuba tunjukkan proses dia. Bezakan dapat apa, kamikan dapat apa. Baik, seterusnya kita pergi kepada kamiran tak tentu. Okey, ini yang penting. Okey, kamu kena faham yang ni untuk menyelesaikan berkaitan dengan kamiran. Okey, ini asas. Okey, di sini saya bagi rumus. Kamikan A terhadap X sama dengan AX tambah C. Dengan A dan C ialah pemalar. Okey, jadi kalau kamu tengok di sini, bila kamikan A terhadap X, maka kamu dapat AX tambah C. C ni adalah nilai pemalar yang tak tahu. Kita tak tahu nilainya. Okey, kamu kena tambah C. Sebab itulah dipanggil kamiran tak tentu. Baik, contoh saya bagi contoh di sini ada 3 contoh ni. Okey, contoh yang pertama, kamikan 5 terhadap X sama dengan 5x tambah C. Okey, sebab kamiran ni terhadap X, maka jawapan ni dalam pemboleh ubah X lah. Okey, contoh yang kedua, kamikan 3 terhadap K. So jawapannya dalam sebutan K lah, 3K tambah C. Okey, dan yang ketiga, kamikan negatif 12 terhadap Q. Jadi kamu dapat negatif 12Q tambah C. Okey, itu caranya.
Okey, ini asas kamu kamirkan pemalar, kamu akan dapat berdasarkan pemilih ubah yang dikamirkan lah. Kalau terhadap X maka dapatlah sebutan X. Kalau terhadap K dapatlah dalam sebutan K. Okey, begitu caranya. Okey, seterusnya rumus yang kedua dalam yang mendapatkan kamiran tertentu. Okey, dia melibatkan sebutan X. Okey, kamirkan AX kuasa N terhadap X sama dengan AX kuasa N tambah 1 bahagi N tambah 1 tambah C. Okey, mesti kena tambah C sebab ini kamiran tak tentu. Okey, kalau kamu lihat di sini, okey. Asalnya kamu ada AX kuasa N. Okey, bila kamu kamirkan AX kuasa N tambah 1 kuasanya tambah 1 bahagi dengan kuasanya N tambah 1. Kemudian tambah C. Okey. Okey, kita tengok contoh. Kat sini ada dua contoh. Okey, contoh yang pertama, kamirkan X terhadap X. Maka kita selesaikan X kuasa 1 tambah 1 bahagi 1 tambah 1 tambah C. Okey, itu caranya. Kemudian pemudahkanlah. Maka kamu akan dapat X kuasa 2 per 2 tambah C. Okey. Okey, untuk contoh yang kedua, kamirkan negatif 3 X kuasa 2 terhadap X. Okey, kamu akan dapat negatif 3 X kuasa 2 tambah 1 bahagi 2 tambah 1 tambah dengan C. Kemudian selesaikan, kamu dapat negatif 3 X kuasa 3 bahagi 3 tambah C. Kemudian pemudahkan, 3 dengan 3 boleh dihapuskan. Jadi jawapan akhirnya kamu dapat adalah negatif X kuasa 3 tambah C. Okey, begitulah caranya untuk mendapatkan kamiran tak tentu yang melibatkan sebutan X. Okey, saya harap kamu jelas dan faham dengan apa yang saya terangkan. Okey, seterusnya kita pergi kepada kamiran tak tentu bagi satu fungsi yang melibatkan tambah tolak sebutan algebra. Okey. Dalam penerangan ni kamu kena kamirkan yang melibatkan operasi tambah tolak. Ada beberapa sebutan dalam kamiran tu yang melibatkan tambah tolak. Okey, seperti contoh satu ni. Kamirkan 2x tambah 3 terhadap x. Okey, kalau kamu tengok sini ada dua sebutan lah. 2x dan juga 3. Okey, jadi apa yang kamu kena buat ialah kamu kena kamirkan setiap sebutan yang ada dalam kamiran tersebut. Kamirkan satu per satu. Okey, seperti yang ditunjukkan di sini. Okey, kamirkan 2x. Jadi 2x kuasa 1 tambah 1 bahagi 1 tambah 1 tambah, bila kamirkan 3 dapat 3x. Kemudian tambah dengan C. Seterusnya pemudahkan, maka dapat 2x kuasa 2 per 2 tambah 3x tambah C. Kemudian permudahkan lagi, 2 dengan 2 boleh diselesaikan, maka jawapan akhir ni adalah x kuasa 2 tambah 3x tambah C. Okey, itulah cara bagaimana untuk menyelesaikan kamiran yang melibatkan beberapa sebutan dalam kamiran tersebut. Okey, seterusnya contoh yang kedua. Okey, contoh kedua ni ada 3 sebutan. Okey, kamirkan 6 x kuasa 2. Okey, tolak dengan x tambah 1. Okey, ada 3 sebutan di situ. Okey, jadi kamirkan setiap satu per satu. Jadi 6x kuasa 2 tambah 1 bahagi 2 tambah 1 tolak x kuasa 1 tambah 1 bahagi 1 per 1 tambah 1. Kemudian tambah 1 ni, kamirkan 1 dapat tambah x tambah c. Okey. Jadi kamu kena kamirkan
setiap sebutan yang ada dalam kamera ni kamu kena kamirkan, okey, dengan menggunakan rumus asas tadi lah. Okey, kemudian selesaikanlah. Macam 6 dengan 3 ni boleh dipermudahkan. Okey, ni dapat 2. So tolak X kuasa 2 per 2 tambah X tambah C. Okey, dan akhir jawapannya adalah 2X kuasa 3 tolak X kuasa 2 per 2 tambah X tambah C. Baik, itulah cara penyelesaian bagi contoh ni. Saya harap kamu faham dengan apa yang saya terangkan. Yang penting kamu tahu untuk selesaikan kamera ni, di mana kamu perlu kamirkan setiap sebutan yang ada dalam kamera ni. Jadi untuk kamirkan setiap sebutan tu, kamu kena tahu asas kameran lah yang saya terangkan tadi. Kamirkan pemalar, macam mana kamirkan pemalar, macam mana kamirkan melibatkan sebutan X. Okey, gunakan rumus yang tadi untuk selesaikan soalan-soalan yang berkaitan dengan kameran. Okey, saya harap itu sahaja. Saya harap kamu faham dengan contoh-contoh yang saya terangkan tadi. Semoga bermanfaat dan semoga berjaya lah. Baik, sekian, terima kasih.